Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat hari anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi di mana biasa kita akan bincangkan bagai perkara berkait dengan agenda reformasi kerajaan paduan, dan hari ini adalah juga berlangsung sesi ataupun sidang parlimen. Banyak yang kita ingin bawakan kepada anda dan juga kita akan bincangkan beberapa perkara dengan lebih mendalam. Tapi antara yang menarik hari ini di sidang Dewan Rakyat adalah Malaysia akan bawa usul untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap Palestin. Pada sidang kemuncak bersama tergempar negara-negara Arab dan Islam pada 11 November depan di Riyadh, Arab Saudi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia juga akan membawa mandat Dewan Rakyat mengecam pencerobohan dan pemusnahan pusat-pusat ibadah di wilayah Palestin yang diduduki atau OPT pada persidangan itu. Perdana Menteri berkata serangan terbuka ke atas wilayah-wilayah di Lubnan dan Iran, termasuk pembunuhan Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar juga, akan dibangkitkan di Arab Saudi pada Isnin depan. Adalah penting bagi Malaysia dan komuniti antarabangsa mengutuk jenayah genosid di Palestin, memberi tekanan ke atas Israel untuk melaksanakan gencatan senjata dan segera bagi membolehkan bantuan perubatan, makanan dan keperluan kemanusiaan lain. Maka inisiatif ini diambil oleh Arab Saudi bersama dengan negara Arab dan Islam tentu akan memberi tekanan, dan kita, kehadiran kita akan memberikan gesaan supaya keputusan-keputusan lebih berkesan dan tindakan susulan akan lebih bermakna bagi pembebasan Palestin. Ini termasuklah cadangan menggerakkan Special Committee Against Apartheid di PBB ke atas Israel. Menurut Perdana Menteri, Malaysia juga telah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Draft itu antara lain mencadangkan agar Israel disingkir sebagai anggota pertubuhan itu sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan dalam isu yang membabitkan Palestin. Dan tidak banyak negara yang mengambil keputusan seperti Malaysia yang lantang menyerukan isu kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Dan pendirian Malaysia dalam isu berkenaan sememangnya tegas. Itu respons Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada perbahasan ahli Parlimen Sikh dari Perikatan Nasional yang mengkritik tindakan kerajaan meneruskan perjanjian dengan BlackRock ketika sesi penerangan khas Perdana Menteri berkaitan perkembangan terbaru isu Palestin. Semasa rakan-rakan sebenarnya Muhammad Sikh tahu mereka dalam pemerintahan pun mereka tidak lakukan begitu. Malah mereka mengizinkan ZIM berlabuh. Kita tidak mengizinkan. Jadi kita ambil langkah lebih daripada itu. Cuma sekarang ini ada bangkitkan soal syarikat-syarikat. Puluhan, malah ratusan syarikat yang ada kerjasama dan dagangan dengan Israel. Yang berdagang dengan semua negara termasuk Malaysia. Dan di semua negeri termasuk negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang. Jadi kita kena ambil keputusan yang agak real konsisten. Apakah keputusan kita ini melibatkan bantahan terhadap negara kerana penjualan itu dengan izin negara. Tidak ada penjualan kelengkapan tentera, kelengkapan ketenteraan yang boleh berlaku tanpa izin negara. Maka ini yang kita buat. Tegas Perdana Menteri, beliau juga bertanggungjawab bukan hanya untuk menjaga keamanan tetapi juga kepentingan rakyat. Katanya lagi, puluhan syarikat yang mempunyai kaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Israel melakukan perdagangan di Malaysia, namun tidak dikritik. Justru tegas Perdana Menteri, keputusan mengkritik terutamanya berkaitan Malaysia Airports Holdings Berhad atau MAHB dengan BlackRock tidak harus retorik untuk menarik perhatian orang ramai. Malaysia bersama 33 negara penyumbang anggota Force Commander Pasukan Interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan atau UNIFIL yang diketuai oleh Poland telah mengeluarkan kenyataan mengecam tindakan serangan Israel. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dalam isu Palestin, Malaysia juga telah mengambil langkah melangkaui kesanggupan banyak negara. Perdana Menteri berkata banyak negara telah mengingatkan beliau terhadap risiko terlalu lantang bersuara isu kekejaman Zionis terhadap rakyat Palestin. Pagi tadi saya berbincang dengan Menteri Luar tentang kenyataan-kenyataan kita dan bagaimana menangani supaya Malaysia ini tidak terjejas.
Kalau sudah baca buku-buku terakhir tentang peranan beberapa negara, termasuk Amerika Syarikat, berapa pemerintahan yang mereka gulingkan kerana pendirian yang tegas yang mereka anggap bertentangan dengan sikap dan pendirian mereka. Ini risiko yang saya fikirkan, saya tidak ketepikan. Tapi yang saya mohon dalam hal ini, saya terima kasih kepada Yang Berhormat Sik dan Ledang kerana ada kesepakatan. Kita bawa mesej ini dulu dan kita lihat beberapa kekuatan. Kita runding dengan tegas. Sebab itu Seterusnya, kerajaan juga sentiasa memantau dari semasa ke semasa keadaan dan keselamatan pasukan Batalion Malaysia atau Malbat di selatan Lubnan yang menyertai misi pengaman di negara itu. Dan Menteri berkata Duta Besar Malaysia ke Lubnan, Azri Mat Yaakob, sentiasa memaklumkan setiap perkembangan pasukan pengaman tersebut. Setakat ini, Duta Besar masih di Beirut, masih memantau keadaan dan ada giliran penukaran pasukan yang ada kepada pasukan baru kerana mereka tamat tempoh. Dia yang akan tiba di sini di sekitar 6 hingga 19 November dan kemudian penggantian kumpulan ke Malbat yang lain. Baik, isu pelaburan yang merekodkan kerugian melibatkan Fashion Valley antara topik yang dibangkitkan di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Awang Hashim, Perikatan Nasional Pendang, antara yang menyuarakan isu tersebut ketika perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025. Beliau mengkritik apa yang berlaku, lebih-lebih lagi melihat betapa mudahnya mereka yang terlibat berhenti daripada syarikat tersebut dan kemudian meminta maaf, sedangkan wang rakyat sudah lebur. Kelvin Yee, PH Kuching juga membangkitkan isu sama, memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengarahkan siasatan terhadap isu tersebut. Saya menyambut baik hasrat dan juga arahan Perdana Menteri yang bukan hanya telah mengarahkan khazanah untuk melakukan audit dalaman bagi menyiasat kerugian pelaburan dalam Fashion Valley, tetapi juga mengarahkan Jabatan Audit Negara untuk melakukan pengauditan terhadap 2,000 syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ini satu isu yang sangat penting, bukan saja kerana melibatkan kerugian wang rakyat yang banyak, tetapi menyentuh tentang perkara yang lebih penting ataupun dengan izin the elephant in the room, iaitu tata kelola dan accountability dalam pengurusan GLC dan GLIC ini. Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Noor juga mengambil peluang pada ruang perbahasan Kelvin Yee untuk menyatakan pandangan beliau. Tegasnya, beliau merasakan tidak masuk akal apabila wang rakyat lebih 40 juta ringgit dibelanjakan namun tidak mendatangkan hasil. Fashion Valley menerima pelaburan dari khazanah hampir 40 juta lebih, right? Ya, betul. Boleh tak melalui Yang Berhormat kita tanya Menteri, ada tak kelulusan dari MOF diperolehi oleh JLC atau JIC ini? Satu. Lepas itu, semasa Fashion Valley ini ada menjual sahamnya, adakah mendapat clearance daripada pihak yang MOF ataupun khazanah? Boleh saya tumpang? Oh, memang sangat bagus, saya izinkan untuk masukkan dalam ucapan Terima kasih. saya. Dengan itu sekian, terima kasih. Because public money, 40 juta lebih spend. Minta maaf lah, I was an investigator those days. Benda-benda ni dalam kepala otak saya tak boleh compute lah. Okey, dari aspek tata kelola. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat pada Isnin. Baik, kita mahu bincang topik ini bersama dengan Pengarah Strategi dan Kerjasama Asian Strategy and Leadership Institute atau ASLI, Izzaz Azhar, berkenaan dengan analisis risiko pelaburan dan audit dalam GLC atau GLIC. Izzaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Izzaz, isu yang hangat baru-baru ini, pelaburan dalam khazanah dalam Fashion Valley, malah sebelum itu permohonan maaf oleh Datuk Seri Najib Tun Razak berkenaan dengan isu 1MDB yang membangkitkan persoalan berkenaan dengan bagaimana keputusan dibuat dalam syarikat-syarikat sebegini. Pertama sekali, apa yang kita boleh faham mengenai proses yang dilalui ketika GLC atau GLIC ingin melakukan pelaburan ke dalam sesuatu entiti? Okay, I think daripada semua big picture point, saya minta semua orang bawa tenang. Okay, let's stay calm. Mari kita jangan mengambil knee-jerk reaction
terhadap apa yang telah berlaku di sini. Dia ada perbezaan GLC dengan GLIC. GLC merupakan government link company di mana mereka beroperasi di dalam mungkin industri yang tidak melibatkan GLIC pula dia stands for Government Link Investment Company, di mana tugasnya adalah sebagai pengurus dana and your job is just to invest. Ada apa kes ni kita akan lihat dari GLC iaitu khazanah, right? So sebelum kita, walaupun kita ni adalah satu nombor, a very very big figure untuk kita lah, orang ramai kan. Sebenarnya kalau kita tengok daripada dia punya total assets under management, I would like to come back to dia panggil realizable asset value, di mana kalau semua aset ini dijual sekaligus, betapa how big is khazanah punya fund, berapa besarnya? Realizable khazanah is 126 billion ringgit. So kalau kita tengok 40 juta ringgit tu, it is tak sampai 0.1% pun. That's number one. Sebagai satu agensi pelaburan, as a GLIC, tugas saya ialah untuk melabur di dalam syarikat-syarikat yang saya rasa berpotensi. Dan hakikatnya dalam mungkin 10 syarikat, 2 saja yang akan berjaya, walaupun dengan sokongan, dengan sokongan khazanah, dengan sokongan market support. Dan ini there are many kriteria, dan ada banyak faktor lah disebabkan kenapa sebuah bisnes itu kadang-kadang tak berjaya. Kadang-kadang the market may have changed, technology may have changed, disruption mungkin masuk, kan, mungkin supply chain may have changed. COVID contohnya, COVID came in, kebanyakan pelaburan they didn't work out. So that is the job of a GLIC. Adakah Izzaz mengatakan bahawa ia normal untuk melakukan pelaburan dan rugi, terutamanya dalam amount sebegini, seperti dalam case Fashion Valley lebih kurang 40 juta lebih? Okay, this is a very good question. So as a fund manager, saya sendiri juga pernah I worked as a investment manager of sorts, project manager. I was in a market yang lagi menarik di Myanmar 2017. I was working for investment bank, right? Kita lihat pada khazanah. What does khazanah invest in? Apa yang mereka melakukan? Dia ada 5 I would say markets yang melakukan. Number 1 is public markets, kan? Malaysia. Public markets global. Public market ini adalah saham yang orang ramai boleh. Ya, dia juga adalah permainan tekaan guessing game, tapi guessing game yang bak kata orang yang didasarkan kepada analisis atau dalam bahasa Inggeris ni calculated risks. Tak mengapa, itu mungkin benar dan itu adalah poin yang agak bagus Izzaz. Walau bagaimanapun kita rasa ini tidak mengurangkan keperluan untuk kita merombak semula atau melihat semula proses dan juga struktur bagaimana pelaburan-pelaburan ini kita dekati pada masa depan untuk memastikan kita minimalkan kerugian khasnya apabila melibatkan wang rakyat, bukan menghapuskan kerugian kerana dalam pelaburan itu mungkin itu satu yang mustahil. Itu kita akan bincang selepas ini Izzaz. Kita akan berhenti seketika. Pantau agenda informasi akan kembali selepas ini. Kembali dalam pantau agenda reformasi, hari ini kita bincangkan perkara-perkara yang dibincangkan atau dibawa, diusul dalam sidang Dewan Rakyat dan antara isu yang hangat juga sejak beberapa hari lepas juga disebut dalam sidang Dewan Rakyat. Hari ini adalah mekanisme pelaburan syarikat GLC atau GLIC, bagaimana ia ditelusuri dan juga bagaimana ia dilihat dan bagaimana strukturnya, kerana ini sudah tentu berkait dengan isu hangat baru-baru ini berkenaan dengan pelaburan khazanah nasional ke atas terhadap Fashion Valley yang akhirnya mencatatkan kerugian lebih 40 juta ringgit. Dan saya mau sambung perbincangan bersama dengan Izzaz Azhar, pengarah strategi dan kerjasama Asian Strategy dan Leadership Institute atau ASLI. Izzaz, sebentar tadi kita dah membincangkan logika pelaburan, di mana mungkin kalau kita tolak tepi sentimen berkenaan dengan isu ini, kalau kita lihat logik pelaburan adalah normal untuk kita mencatatkan kerugian, sama ada kita pelabur kecil-kecilan, pelabur runcit yang melabur pada saham, atau kita pelabur institusi yang besar seperti khazanah. Kerana kerugian pelaburan itu adalah lumrah dalam melabur. Walau bagaimanapun, sudah tentu isu ini expected untuk kita melihat sedikit tentangan ataupun mungkin blowback daripada rakyat kerana ia melibatkan dana awam, khazanah nasional berhad. Begitupun Izzaz, apa yang kita boleh lakukan bergerak ke hadapan
untuk memastikan setiap pelaburan khasnya melebihi amount tertentu, amount yang besar itu, kita saring dan kita membuat keputusan sebaik mungkin sebelum kita melabur dan berdepan potensi kerugian wang rakyat. Okay, mari kita, this is more of an investment. Tanya pengurus dana tu, the investment manager, what is your investment strategy? Ya, soalan cepu mas. Dalam ASB, Amanah Bumi Putra Ahmad Sam Berhad sekalipun kan, kalau kita tanya investment manager tu apa your strategi, dia will not reveal the strategy, I guarantee you. Because that is their trade secret. Kerana kalau saya tahu strategi dia, saya melabur dulu kan. And I wait for the big ones to come in. Okay. Pelaburannya, we have to balance between risk and reward. Kan? Dengan apa, where do we get our upside from kalau begitu. When I was in Myanmar, right, as my saya punya mandate, kita manage dalam 150 juta US dollar, right? There are few things I can tengok. Number one, due diligence. Saya akan melihat company itu, adakah syarikat itu berpotensi, adakah syarikat dikendalikan dengan baik, adakah syarikat itu secara audit it makes sense. Number two, I will check my risk assessment. Secara broad, saya akan tengok apakah industri dan sektor syarikat tersebut, adakah industri itu mengembang, adakah industri itu kecil, adakah walaupun syarikat itu merupakan satu player besar dalam industri, contohnya ya, kalau satu player besar, tetapi adakah industri itu sedang mengecil and player-player lain sedang keluar daripada industri itu, that's why you're the biggest, adakah itu berlaku? Saya akan melihat daripada segi supply chain, supplier yang mereka ada, adakah pembayaran dilakukan dengan elok, adakah pengurusan dilakukan dengan elok kan. So these are basically nak kata guideline atau garis panduan yang kita akan menggunakan lah sebelum kita buat satu pelaburan, walaupun itu merupakan pelaburan daripada public sector ataupun private sector. I give you a bit of insight di pelaburan tu. The second thing also I want to bring up, and I know we are short of time, tapi it is a good time to bring it up. Kita memerlukan talent, kita memerlukan bakat dalam pelaburan. I give an example. Kalau kita pergi ke sekolah, kita tanya budak-budak, siapa nak jadi pengurus saham? Siapa nak jadi pengurus dana? Does anyone want to be an investment manager? Apakah yang diperlukan untuk jadikan satu investment manager? Nah, bila kita tengok isu tersebut yang naik, I think it's a very good time to start bringing up the idea of having talent dalam investment. Because saya percaya bahawa passion itu ada, bahawa pengetahuan itu ada. Contohnya, saya tanya kepada banyak anak muda, rakan-rakan saya yang yang Gen Z, dan kebanyakan dia are in forex, dia in gold, dia tengok dia labur saham dekat US. And saya rasa bakat-bakat ni memang ada. Let us bring up all this new talent kan di bawah basically the Madani Economy Framework, and let's bring all this new talent. Let's give them that exposure. Mari kita educate, kan? Let everybody know we can be an investor. Macam mana saya nak jadi pelabur? Apakah asas-asas untuk pelaburan? I think this is very, very important. Ya, pun begitu. Mungkin kita nak bincangkan topik ini agak tricky, Izzaz, kerana pengumuman yang dilakukan oleh kerajaan, Perdana Menteri dan sebagainya itu agak luas, agak umum, generik. Kalau kita lihat pada lumrah pelaburan itu, ia tidak semudah itu seperti yang Izzaz sebut sebentar tadi. Pun begitu, Perdana Menteri ada menyebut bahawa arahan tegas untuk mengaudit, beliau telah mengarahkan siasatan dan audit dijalankan ke atas pelaburan khazanah ke dalam Fashion Valley, dan ini juga senada dengan apa yang disebut dalam pengumuman belanjawan baru-baru ini bahawa arahan dan juga peningkatan peruntukan Perjabatan Audit Negara kepada 200 juta ringgit, tak silap saya, untuk melakukan pengauditan terhadap 200 GLC untuk mewujudkan sistem tadbir urus yang lebih baik dan memastikan syarikat berkenaan memenuhi tuntutan tanggungjawab dan fungsi masing-masing. Ini adalah pengumuman yang agak generik, tetapi kita saksikan peningkatan peruntukan. Jadi bagaimana kita kupas perkara ini secara ringkas? Apa yang patut kita audit? Apa penambahbaikan kita boleh lakukan dengan peningkatan dana yang sudah pun diumumkan melalui belanjawan tahun depan? Pengurus, right? As an investment guy sendiri, dia punya the balance point is always between investment and compliance. Okay, audit ini kita sambut dengan baik. Audit perkara-perkara seperti tata kelola, perkara-perkara macam tak diurus, this is very, very good. Kerana the more governance that we have, right, lagi tinggi tahap tadbir urus kita, the more attractive Malaysia will be kepada investor-investor di luar. Contohnya sekarang kita akan lihat
US election coming up. It's Trump versus Harris. Saya boleh cakap, tak kira siapa menang, Malaysia will get investment. We will be a very, very important player in Southeast Asia as an investment destination. Which is why bila kita ada reaksi terhadap perkara begini kan, dia kena ikut apa yang kita panggil due process ataupun dia punya proses tata kelola yang baik. That means kita kena dia mesti ada internal audit, dia mesti ada domestic inquiry dan sebagainya. Bila kita membuat reaksi yang mengejut, contohnya ini mesti adalah korupsi, mesti ada salah laku, kita akan masukkan agensi. The investment community, the international investment community melihat perkara ini. Dan dia kata, should I double check my investment? Adakah saya perlu memikir dua kali? Is Malaysia still my investment destination of choice? Pilihan saya untuk pelaburan? We must not scare them away. Walaupun saya faham terdapat public sentiment yang agak besar terhadap perkara ini, saya pun minta semua orang bertenang. It's a bigger game at play here. Kita jadikan Malaysia sebagai investment destination yang terutama di ASEAN. Terutama sekali, we are becoming the ASEAN chair for 2025. I think it's very, very important. Terima kasih Izzaz Azhar, pengarah strategi dan kerjasama asli berkenaan dengan analisis risiko pelaburan dan audit dalam GLC dan juga GLIC. Baik, sebelum berpisah, satu lagi perkembangan dari Sidang Dewan Rakyat yang berkenaan dengan agenda reformasi juga mulai 1 Julai tahun depan, kerajaan akan menamatkan sepenuhnya perkhidmatan dan penggunaan tenaga gas asli atau NGV di Malaysia. Menteri Pengangkutan Antony Loke berkata semua kenderaan NGV tidak lagi dibenarkan untuk didaftar maupun dilesenkan. Menurut Antony, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri selepas mengambil kira faktor keselamatan kepada pengguna dan orang ramai. Bagi membantu pearihan pemilik kenderaan NGV kepada bahan api lain, pihak Petronas NGV telah mengambil inisiatif untuk menyediakan program bantuan pealihan kenderaan NGV untuk kumpulan sasar yang terjejas, iaitu pemandu kenderaan taksi NGV, kepala pemilik kenderaan bahan api tunggal dan juga dui bahan api NGV. Antony memberitahu selepas 30 Jun 2025, semua maklumat pendaftaran kenderaan dui bahan api akan dipindah secara automatik kepada menggunakan bahan api petrol. Ia adalah bagi mengelakkan ketirisan hasil kepada kerajaan dan supaya pemilik kenderaan terbabit dikenakan bayaran fee lesen kenderaan motor mengikut kadar ditetapkan kepada suatu kelas kenderaan sahaja. Baik, sekian pantau agenda informasi untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.